Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih kepada rakan penyampai Kanta 744. Dan sekarang Selamat Pagi Malaysia akan meneruskan tugas untuk memberikan berita kepada anda semua dalam bentuk bual bicara. Dan pada hari ini saya Ridwan bersama dengan Syuhaida akan bersama dengan anda untuk 2 jam seterusnya untuk edisi hari Jumaat 12 Januari 2024. Okey, ayo ikuti kami berdua pada pagi ini untuk kita berikan kepada anda perkongsian yang terkini dan juga semasa menerusi portal Instagram Berita RTM. Kita mulakan perkongsian berita pada pagi ini dengan berita ini terlebih dahulu berkenaan dengan projek RTS. Apa itu projek RTS ya? RTS ini merupakan projek sistem transit rapid yang menghubungkan antara Singapura dan juga Malaysia yang dijangka kita sama-sama boleh menikmatinya ataupun bakal beroperasi pada 1 Januari 2027. Jadi kata pemimpin-pemimpin kita yang berada di sana, projek ini sebenarnya dapat mengurangkan bebanan dan juga kesesakan yang berlaku di Tambak Johor. Walaupun pada satu ketika Tambak Johor hanyalah satu jalan darat, tetapi selepas itu akan ada second link, tapi masih lagi tidak mampu menampung dan akhirnya projek ini berjalan dan kita mengharapkan kesesakan di kedua-dua laluan itu dapat dikurangkan, terutamanya apabila kita bercakap tentang sektor pelancongan contohnya ataupun masyarakat Malaysia yang bekerja di Singapura. Selepas ini mungkin ada pilihan kedua untuk menaiki train ke Singapura yang lebih mudah dan juga lebih menjimatkan, insya-Allah. Betul. Antara kemas kini terkini berkenaan dengan projek ini, kalau kita boleh kongsikan kepada anda, sejak pembinaan jejamban untuk menghubungkan Singapura dan juga Malaysia ini dianugerahkan pada 22 Mac tahun lalu, kini sudah pun ataupun sedang giat dijalankan dan kemajuannya adalah sebanyak 31% dan stesen juga akan sedang dipersiapkan. Sekarang ini sudah mencapai tahap kemajuan sebanyak 41%. Manakala pembinaan bangunan CIQ yang baru saja dianugerahkan pada bulan Oktober tahun lepas, di mana kemajuan struktur ialah 3.22%. Jadi untuk melengkapkan juga sistem pengangkutan awam RTS ini, Anthony juga memaklumkan cadangan untuk mewujudkan rangkaian tambahan seperti pengangkutan Malaysia Singapura seperti feri juga perlu melalui proses perbincangan pelbagai pihak. Bermaksud selepas ini mungkin kita akan menyaksikan perkembangannya dari aspek transportation ataupun pengangkutan awam antara Malaysia dan Singapura ini ditambah dan juga memudahkan pergerakan antara Malaysia dan juga Singapura, terutamanya memberi kebaikan kepada rakyat Singapura yang masuk ke Malaysia dan juga rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Dan sejurus selepas itu juga kita menyaksikan tanda tangan Memorandum of Understanding. Ini adalah berkaitan dengan cadangan zon ekonomi khas Johor Singapura JSSEZ yang berada pada landasan untuk direalisasikan dengan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Malaysia dan Singapura. Jadi JSSEZ ini stand untuk Johor Singapura Special Economic Zone. Ini adalah untuk kita merancakkan lagi perdagangan dan juga ekonomi kedua-dua pihak, terutamanya apabila RTS tadi berfungsi. Jadi ekonomi antara Malaysia dan juga Singapura pasti akan berkembang lagi selepas itu. Bayangan hubungan yang akrab, yang baik antara Malaysia dan juga Singapura ini, bayangan yang diberikan adalah bandaraya seperti Shenzhen di China yang menjadi bukti kejayaan sebuah negara zon ekonomi khas. Jadi kita mengharapkan agar kedua-dua negara mendapat manfaat daripada proses menandatangani MOU ini dan semoga kedua-dua negara iaitu Malaysia dan juga Singapura sentiasa bertambah maju. Jadi itu berita daripada selatan tanah air semalam, dan juga kita berikan juga kepada anda semua sedikit perkembangan mengenai situasi banjir yang sekarang kita dapat saksikan. Ia berlaku sekarang di Johor dan juga di Pahang. Bilangan PPS yang masih lagi dibuka di Johor adalah sebanyak 36, Pahang sebanyak 9 dan jumlah mangsa yang terlibat di kedua-dua negeri ini adalah seramai 5,802 orang. Dan dalam keadaan status terkini banjir juga, kalau kita dapat saksikan di portal berita RTM ini, antara yang terkesan adalah sebenarnya calon-calon SPM. Tetapi mengikut Kementerian Pendidikan, calon SPM tidak terkesan kerana ada bantuan dan sebagainya untuk memastikan kelancaran calon-calon SPM untuk mengambil peperiksaan SPM. Kebanyakan PPS ni dibuka di kawasan sekolah kan. Jadi bila sekolah ni kadang-kadang
menjadi tempat untuk peperiksaan juga. Okey, kita beralih ke perkembangan terbuka Malaysia. Ini merupakan kejayaan, orang kata langkah kanan untuk tim Malaysia. Nampaknya Aaron Chia Wuyik, Yusin dan Yi meneruskan perjuangan untuk ke peringkat suku akhir, di mana setakat ini kalau kita dapat saksikan aksi yang dipamerkan oleh atlet badminton Malaysia menerima sokongan yang begitu padu sekali. Jadi kita doakan selamat maju jaya. Kita juga ada lagi beberapa pasangan negara yang kita sedang menantikan. Adakah mereka berjaya membuktikan kekuatan mereka, keampuhan benteng pertahanan mereka untuk berjaya mara ke peringkat akhir. Ya, itu dia sedikit perkembangan untuk kami kongsikan kepada anda semua sebagai pemanas badan untuk Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.